Okey, hari ini kita akan mulakan kelas dengan chapter 2, The Financial Institution and Markets. Financial Institution and Market. Kalau awak boleh jawab dalam chat, apa yang dimasukkan dengan markets? Pasaran. Pasar. Kalau pasar ikan, apa yang ada di situ? Cuba awak chat sekejap. Pasar ikan, apa yang awak terbayang kat pasar ikan? Grocery market. Ikan. Okey. Ada ikan keli lah, bagus. Pandai awak lagi apa? Takkan tak boleh nak jawab awak diserang ramai orang ni. 40 orang. Ketam, ikan bilis dijual. Udang. Hmm. Udang. Tak ambil udang yang awak tak habis, tak ada tempat yang lain ke? Ikan masin. Ha. Itu je awak. Awak punya ni tersekat otak awak ni. Dekat pasar tu ada juga orang beli. Kalau tak ada orang belinya, pembeli tu pun dalam kat pasar. Kalau tak ada orang beli, siapa nak beli? Ikan udang membeli ketam okey. Ikan merah. Ada orang pembeli tu, pembeli orang yang membeli ikan tu So mesti ada dua lah. Awak cerita tu, ya Allah, janganlah cerita bos. Awak kena otak awak kena terbuka sikit. Ada jual pembeli, bagus Ada penjual pembeli, ada barang yang nak dijual, ada makcik senah ha. Ada makcik Kiah, makcik Kuntum contohnya. Jadi ada dalam apa masuk pasaran ni? Betul awak cakap tu. Itu ialah barang. Kan? Barang yang nak awak jual, ikan, udang. Itu je awak jawab. Aduh. Kalau tak ada orang nak beli, siapa nak beli tu Adakah ikan merah nak beli udang? Okey. Tidak. So, macam financial markets ni, dia financial institution and markets ni, dia ialah bercerita pasal pasaran keuangan kalau awak tahu bab ini, nanti awak akan tengok kalau kat bulletin utama ialah mengandaikan awak memang tak tengok lah, tapi apa scene yang awak suka lah kat bulletin utama tu, TV3 pukul 8 tu, apa yang orang kata scene ke ataupun kandungan yang awak suka dalam bulletin utama. Jangan bahasa dalam chat tu. Berita sukan, semuanya sukan. So sukan mungkin awak tunggulah pukul 8.50 Cerita luar negara, bagus. Berita luar negara. Lagi apa? Bagus. Itu profit. Betul tu. Profit and loss saya kat ni. Itu saya kasih makan banyak ya, dia ni ada dalam ruangan apa bisnes ruangan bisnes. Kalau awak tahu bab ini, jadi dipenuhi dengan COVID hampir 40 minit. Wah, ini satu kenyataan berani ni kenyataan baru Oh, cerita dia maksudnya berita tu tak habis cerita COVID kejap-kejap apa? Kejap-kejap vaksin kejap-kejap orang meninggal COVID, kejap-kejap apa? Berita pengumuman kan. Kejap-kejap ada menteri melawat kejap ada orang apa? Menggalakkan vaksin. 40 minit tu je. Kadang-kadang awak perasan bulletin utama saya tengok setengah jam, dia 1 jam, setengah jam je berita setengah jam je berita, setengah jam lagi ialah iklan. Awak perhatikan tetapi itulah masa saya rasa awak dengan keluarga lah boleh bersantai lah. Pada waktu itulah saya rasa So saya nak tanya lagi, waktu awak dengan keluarga, rancangan apa yang selalu bersama-sama awak tengok? Tak boleh jawab. Kalau kat TV tu bersama-sama tengok cerita apa? Bulletin utama lagi? Selain bulletin utama, bersamamu. Drama. Saya movie TV3. TV3 apa? Saya kata TV3. Movie English. Majalah 3. Berita harian, mana ada berita harian?
Gerak khas Nona. Nona ni awak tengok lain ni ya. Okey. Okey. Kalau bersamamu lah cerita orang susah 999 ya. Berita tak habis-habis tangkap orang dadah kan. Kalau drama ni, kadang-kadang drama ni lah apa? Ketawa pula saya tengok kadang-kadang ada minum air kan. Minum air. Tapi dalam dalam cawan tu ada air tak? Tak ada. Awak kena tipu. Dalam cawan tak ada air. Kadang-kadang dia bawa beg kena halau oleh mak tua. Dalam beg tu tak ada pakaian. Awak tak tahu. Jadi itu drama Melayu. Kadang-kadang kita yalah. Belagak bawa ke sana ke sini apa kereta kan, bawa apa jurutera pakai tu kan. Kita show je tengok kan. Tapi sebenarnya saya tanya dengan mak saya umur 80 lebih, 89 bagus juga tengok drama Hud dia tu. Ya. Dapat juga hiburan lah, tengok-tengok kan. Dapat tengok gelagat orang. Kadang betul ni Hud dia cerita. Baik tak betul lah mak. Mak jangan terpengaruh sangat drama tu ya. Okey, jangan terpengaruh sangat. Okey, boleh tengok sebagai sekadar hiburan boleh. Allahu Akbar. Jadi kalau financial institution and market, kalau kita berbalik pada market ialah dia ada macam pasar, tempat pasaran, ada benda kat situ yang dipasarkan. Contohnya kalau pasaran kereta, kereta tu kereta tu dipasarkan lah. Kereta tu dipasarkan. Awak tulis situ boleh sikit. Dia ada kereta baru. Nanti Firdaus ingatkan saya beri nota PDF kan. Lepas ni lah InsyaAllah. Awak tengok saya punya muka ni kadang-kadang ke kiri ke kanan macam memandang awak je. Sebenarnya saya bukan memandang awak, minta maaf kan. Saya memandang skrin kedua. Okey. Apa tadi yang macam kalau pasal kereta, awak tulis situ jual kereta, pasaran jual kereta. Satu kita jual kereta baru. Jadi kereta baru tu dia boleh trade in boleh dijual balik. Itu harga dia dah agak berkurang lah, ataupun mungkin kalau rumah agak menaik. Jadi macam juga saham baru, and then dijual balik kat orang lain, dia berlegar kat situ lah. Dia mungkin akan turun, akan naik. Kerana apa? Kerana apa harga ni berubah-ubah? Contohnya harga dia berapa ringgit? Contohnya harga dia RM4.8 contohnya. Contohnya harga dia RM4.8. Saya pakai ni, tak boleh pakai ni. Contohnya RM4.8. Tak cantik lah pakai harga saham dia akan meningkat, mungkin harga dia berapa ringgit? RM4.90. RM4.9. Okey. So 10% untung lah. Okey. Bila harga naik, contohnya awak bila jual rumah, awak beli pada harga RM480,000, jual RM490,000 kan. Jadi RM10,000 tu dah untung. Itulah sama je sama saja. Awak tengok harga saham sama je macam jual rumah. Harga naik kau jual rumah. Kalau macam harga turun, jual apa yang harga turun. Saya boleh beri contoh. Awak tulis harga mana yang boleh turun. Satu ialah harga kereta turun. Apa lagi yang turun? Cuba tengok, cuba tulis. Awak jual apa yang harga turun? Motor. Lagi apa? Cepat. Handphone bagus. Telefon okey. Baju bandel. Baju bandel, yes. Lagi apa? Komputer, yes. Laptop, banyak turun. Bagus. Awak jawab tu, awak akan ingat sampai mati. Barang-barang ni semua banyak turun. Awak tahu tak? Banyak yang akan turun harga dia. Okey? Banyak barang turun. Yang naik hanya apa? Ada bos saya kata barang-barang ni lah tanggungan hutang. Tanggungan ataupun hutang. Okey? Jadi jangan haraplah barang naik. Jangan harap. Dunia sekarang tak tentu harah. Tak tentulah. Tak tentu.
Tetapi awak belajar inilah untuk awak supaya jangan tertipu lah. Jangan apa tertipu dengan orang janji orang. Wah, investment ni boleh naik, boleh itu sebagainya. Kadang cakap boleh lah. Hmm? Cakap senang memang meyakinkan. Okay. Sekejap nampak. Sekejap Sekejap Okey, ya Allah Akbar. Sekejap saya kena sharekan sekejap. Lama gila lah. Your entire screen. Sekejap saya nak share screen sekejap. Saya tak guna OBS Studio tu. Okey, a window ni. Nampak ni? Nampak tak? Nampak clear tak ada yang macam tak clear Saja tanya sebab saya punya tu okey nampak okey good. Untuk kali ni saya tak macam ni sebab ada problem yang tu. Okey, roll off saya terpaksa cepat. Okey, kita ada okey kita sempat sempat. Sempat sangat okey. Why study financial markets and institution? So untuk bab ini kenapa kita perlu belajar apa yang dimasukkan dengan financial markets and institution? Kenapa awak perlu belajar pasaran kewangan dan institusi dia? Macam contohnya pasaran belajar, ya. Pasaran belajar ialah macam awak pasaran belajar macam-macam Macam-macam pasaran belajarnya macam-macam lah. Belajar SPM, belajar diploma, degree. Institusi apa? Institusi dia apa? Apa bangunan dia? So sekarang ni institusi orang awak belajar yang di mana? College Yayasan Pelayaran Johor. Kita ada institusi dia yang diuruskan Dan function of financial markets. Apakah fungsi financial markets? Structure of financial markets and types of financial markets. Okey. Jadi kita ada kita ada 4 online. Satu kenapa dapat belajar, apakah fungsi dia, apakah struktur dan apakah jenis-jenis financial market. Senang saja ni Okey. Financial market. Jadi awak highlightkan. Awak tulis sikit kan saya kata awak kalau agak ada ilmu baru tu awak kena awak kena Cik baik boleh tulis sikit pakai ni pakai. Tapi kalau contoh nanti bab kiraan saya dah boleh pakai digital, tapi saya kena testing dulu. Nanti masuk kelas awak nanti minta Firdaus ingatkan saya ketua sama Firdaus ingatkan saya sejam sebelum tu saya kena testing dulu. Testing betul-betul supaya pen tu boleh function Sekarang ini screen pertama ni saya tak boleh function fan ni digital pen ni tak boleh function dia ni Saya dah buat testing sekarang dah tak jadi. Okey. So yang ni tapi tak apa, saya boleh guna mouse. Ni mouse gunakan mouse ni Okey. So financial market such as bond and stock market. Bond, apa maksud bond? Bond maksudnya pinjaman jangka panjang. Tulis Bond ialah pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang, long term loan. Contoh government, kerajaan menamakan bond.
Dia meminjam dengan kita. Dia menawarkan bond dan dia bayar kita tiap-tiap tahun satu yang apa pulangan Contohnya 5%. Macam ASB lah, dia ambil duit kita banyak kan. Contohnya dia nak bayar sekarang ni macam urusan kerajaan kan, dia nak bayar gaji dan sebagainya, bilion 10 bilion kalau keluar bantuan. Duit tak ada kan? Duit tak ada. Jadi macam mana nak dapat duit? Macam mana nak dapat duit? Dia akan menawarkan apa? Sekejap sekejap saya kena betulkan saya punya ni mic sekejap. Suara dengar suara, cuma video belum ada lagi, belum ready sebab apa saya terpegang tu Okey, mungkin muka saya tak nampak situ. Okey. Muka saya tak nampak, tak apa. Saya cuba setting lah muka saya supaya nampak Kelakar juga muka-muka boleh nampak tak nampak ni. Video general webcam. Apa benda ni Okey, tak apalah. Nanti saya tunjukkan tengah ngajar ni. Okey. Okey Dengar suara? Hello? Dengar Okey. Macam bond macam tu ni, kerajaan nak duit, nak bayar ni bantuan-bantuan 3 bilion, 3,000 juta. Jadi dia akan keluarkan satu pinjaman tau. Kerajaan akan keluarkan satu pinjaman. So siapa yang ada duit tu, macam tu orang kaya, dia akan beli pinjaman tersebut, ataupun dia akan masukkan duit lah, macam masukkan duit ASB. Tapi duit yang awak laburkan, contoh 10,000 contohnya kan, dia tak dapat 10,000, dia akan dapat pada hujung apa ni. Contohnya awak buat beli bond selama 10 tahun kan, 10,000 yang awak keluarkan. Saya tulis sekejap, ini tak cantik kan. Keluarkan 10,000, tapi awak akan dapat pada hujung tahun ke-10 10,000 balik. Awak akan dapat hujung tahun ke-10, tahun ke-20 dan sebagainya. Tetapi tiap tahun awak akan dapat lah pulangan ni lah. Contohnya 1,000 tiap-tiap tahun. Okey, ataupun 100 dan sebagainya. Okey. So ini cara kerajaan untuk mendapat apa? Untuk mendapat duit dengan cepat dengan menawarkan bond. Dan seterusnya ni pun saya akan terangkan nanti chapter 5, chapter 8 Stok maksudnya saham Awak tulis situ stok boleh tak? Stok kalau dalam bahasa account ialah apa? Barang kan? Stok barang. Stok ialah barang dalam contohnya kalau kedai runcit kan. Stok kedai runcit adalah apa? Stok kedai runcit ialah adalah apa? Stok kedai runcit ialah beras tu stok dia. Tapi kalau dalam financial, stok ialah apa? Saham. Kenapa dia bukan saham? Kenapa stok? Sebab itulah. Macam contohnya kedai runcit, dia jual stok yang ada. Tapi kalau financial market ni, dia jual stok yang ada dalam financial market ialah apa? Share ataupun stok. Saham, share. Awak tulis, boleh tulis? Boleh tak? Boleh tulis tak dekat awak punya buku? Contohnya awak jual pada harga RM4. Okey. Boleh saya share sekejap kot, boleh tak? Nampak tak ni? Oh dia ni. Okey, tak apa. Okey, harga dia RM4. Nanti awak tengoklah share price. So mungkin harga dia dah menjadi sini berapa ringgit? RM5. Bulan depan harga dah jadi tahun depan lagi RM5.
Jadi harga dia dah meningkat daripada RM4 jadi RM5. Saya ingat dulu, bukan saya ingat dulu, tadi pun saya beritahu bahawa harga ni akan berubah-ubah. Kalau meningkat, maksudnya pelabur akan dapat untung lah. Kan? Macam awak beli rumah RM400,000, awak boleh jual RM500,000 untung. Okey? Tetapi kalau dia menurun harga dia, contohnya harga dia RM2 pula. Ini maksudnya apa? Menurun. Harga saham tu menurun disebabkan apa? Macam sekarang, rumah dulu pada sebelum PKP mahal tau. Harga rumah asal 20 tahun lepas ialah RM50,000, dah boleh jual RM250,000. RM150,000 untung. Okey. Saya baru tanya sebelum PKP, tapi selepas masa PKP dia dah turun. Jadi RM50,000 jadi dalam RM150,000. Okey. So dia akan turun naik disebabkan apa? Kenapa turun naik harga ni? Ini bagus juga perbincangan ni. Kenapa harga saham ni turun naik? Cuba anda jawab. Kenapa dia boleh turun, kenapa dia boleh naik? Harga pasaran jatuh lagi. Tulis je lah kenapa turun, kenapa naik. Ia adalah disebabkan apa? Permintaan. Permintaan dan penawar. Yes, kurang permintaan. Bagus, tepat. Permintaan lah. Pandai. Awak kaya, kalau saya peringkat umur awak tu, saya tak boleh jawab tu. Memang saya tak boleh jawab. Masa saya belajar kat universiti, saya tak boleh jawab. Ditanya pun saya tak faham. Secara tanya pun saya tak faham. Tapi peringkat awak saya tanya, dah boleh jawab. It's very good lah. Dulu kan saya belajar, dia orang Pakistan pensyarah tu. Dia cakap Inggeris penuh lah. Slang. Satu apa pun saya tak faham. Yang ni awak faham lah kan? Tak faham daripada awal sampai habis. Astaghfirullahaladzim. Sebab itu awak kena ikuti kelas saya ya. Sebab saya ada kepakaran. Kepakaran dalam bidang ni, dan juga saya ada kepakaran dalam belajar. Saya tahu apa yang budak tak faham ni. Kalau awak boleh jawab ni, baguslah ya. Baguslah. Awak tahu apa yang awak belajar sekarang. Dan saya akan membawa cerita sebenar apa yang berlaku kat saya. Dan dalam masyarakat, dalam situasi sekarang ni, keuangan ya. Dan tak jauh beza ya. Nanti kalau awak tengok kat Buletin Utama ke, dekat mana-mana rancangan keuangan, apa yang saya cakap ni sikit banyak ada. Ya, memang ada. Saya boleh jamin lah. Saya boleh jamin, bila lepas awak ambil kelas ni, awak boleh faham apa yang dia cerita kat TV. Ya Allah, boleh faham. Kadang entah ya tak, tidak ada cerita tak. Kadang awak boleh menyangkal balik, sebab awak dah faham, ilmu dah ada. Tapi kalau sekarang ni, okey, saya tanya. Kalau yang saya tanya tadi, saya come back balik. Yang awak tengok tadi ada rancangan keuangan contohnya harga saham. Adakah sebelum awak ambil kelas ini awak faham apa yang diceritakan? Yang belum jawab chat tu, awak sila jawab kat chat tu. Adakah anda faham rancangan contohnya business trend lah, business minded lah, financial ke, keuangan? Adakah anda faham apa yang diceritakan? Cuba jawab dalam ruangan chat. Ruangan chat. So, tulis, adakah anda faham di sebalik rancangan keuangan yang ada kat TV? Have you understand what the contents in the financial contents in television? Have you understand? Or have you understood? Hello, faham ke tidak faham soalan saya ni? Jawab kat chat ruangan chat. Tak faham sangat. Tak faham tak. Tapi sekarang ini awak rasa awak faham tak? Boleh faham tak? Awak rasa boleh faham tak selepas ini? Selepas habis satu sem lah. InsyaAllah bagus. So memang saya terlalu yakin yang awak boleh faham. This market channel funds from savers to investor. Sebab itu awak duit sebenarnya datang dari yang menyimpan.
kepada investor. Okey. Contohnya investor ni dia duit tak ada. Awak ingat dia ada duit ke? Lahir-lahir orang sekarang ni awak tengok orang kaya, awak tengok, minta maaf orang Cina, orang bangsa selain daripada Melayu kan. Orang India, saya bukan nak kutuk Melayu. Melayu pun kalau ikut majoriti tak banyak berbanding orang Cina. Sekarang ni dah ada orang Bangla pula dah ada. Mana ada duit orang lalu cakap Melayu pun tak pandai. Dia ada duit ke awak rasa? Tak ada. Dia dapat duit daripada mana-mana daripada kawan-kawan dia, daripada persatuan, daripada pinjaman. So duit itu dah daripada penyimpan. Tetapi jangan salah guna tu awak tulis sikit. Kadang-kadang awak nak teriga, awak nak sangat jadi peniaga, businessman, awak apa tu? Awak terpaksa apa? Awak terpaksa keluarkan duit semua kat awak, semua semua sekali awak invest kat situ. Lalah awak rugi. So awak tak ada backup. Jadi nanti kita akan belajar lagi lah yang orang ada portfolio backup, right? Sebab itu kalau seorang peniaga tu dia tak ada duit, dia dapat duit daripada yang saver tu lah, yang boleh memberi. Dan saver ni, investor ni macam ni lah, bos ataupun owner peniaga, ataupun peniaga ni businessman. Okay. Thereby promoting economic efficiency. Sebab itu dengan adanya market, financial market, sebab itu awak tengok kalau kat Singapura tu, saya cakap realiti lah. Singapura tu awak tengok, negara kecil tetapi dia boleh sustain. Saya pun heran jugalah sampai sekarang. Dengan tak adanya, tak boleh keluar negara, tak boleh apa, tapi dia boleh lagi survive tu. Dia boleh lagi survive. Sebab dia punya reserve banyak mungkin. Tapi sekarang ni saya tengok balik, dia pun tak boleh nak survive juga. Kita tak tahu juga apa yang berlaku dalam tu. Malaysia pun heran juga orang overseas tak masuk tapi boleh survive. Yalah, awak sendiri pun heran. Saya pun sendiri heran lah. Saya tanya dengan adik anak saya, dengan orang mak saya, boleh makan, masih boleh makan lagi, boleh apa, padahal tak kerja di rumah je. Sebab itu kita kena ada economic efficiency lah. Ataupun orang kata efficient ni berkesan. Kita punya keberkesanan economic. Economic efficiency ni kita kena capai lah. Bawa perhatikan bahawa kita tak pergi kelab malam pun boleh hidup. Kita tak pergi ke stadium pun kita boleh hidup. Kita tak tengok wayang pun kita boleh hidup. Okey. Bukan saya nak kutuk yang tu kan, tapi boleh lah. Malah makin duit banyak lagi sebab kalau kita pergi tengok wayang ke, saya bukan nak mengutuk tu. Yalah, salurannya ialah kepada yang mungkin ialah kepada masa contoh sebelah malam awak masa tidur awak ni tak dapatnya bila pukul 11 tu awak tak dapat tidur, memang tak dapatlah solat tahajud contohnya, kesan kepada orang Muslim lah. So tetapi kalau dengan adanya sekarang kat rumah dah boleh tengok juga wayang, betul tak? Itulah maksudnya. Boleh je. Dulu kedai arak tutup, pub tutup, boleh hidup. Kita boleh hidup. Tetapi kita pentingkan economic efficiency lah, bukannya mudah lah. Untuk negara ni kita nak kena capai economic efficiency. Alright. Dan market activity affects personal wealth, the behavior of business firm and economic as a whole. Dengan adanya pasaran ni, pasaran keuangan ni, pasaran aktiviti lah, jual beli, keuangan, semua market lah, semua pasaran ikan lah, pasaran baju lah, pasaran kereta, semua aktiviti bagus. Dia kesannya ialah apa? Kekayaan akan meningkat. Tetapi yalah, tapi kalau itulah biasa ada orang biasalah akan mempersoalkan orang kaya tu lah. Jurang dia terlalu jauh sangat. Sebab itu dalam negara komunis, dia jurang antara orang kaya tu dengan orang miskin terlalu dekat lah. Tak ada orang kaya sangat lah. Kalau negara saya bukan nak ni. Cuma kalau macam negara kita, orang kaya sangat lah. Awak tengok rumah besar-besar. Buat apa tu rumah besar-besar contohnya? Kadang tak tinggal pun. Ada orang kaya tu ada 2-3 rumah. Tak, kosong je. Jadi itu yang membawa kepada pembaziran dan sebagainya. Tetapi sebenarnya yang paling afdal ialah mengikut cara Islam .
Macam Nabi Muhammad SAW. Kalau yang lain, untuk pegangan agama lain memang ada lah. Semualah saya dapat kajian. Macam Nabi Muhammad, dia meninggal, mana apa dia yang tinggal? Tak ada. Apa yang tinggal? Tak ada harta. Rumah pun tak ada. Tapi dia punya rambut tu, harga dia kalau tak ternilai, rambut dia yang dia usung, rambut dia berjuta, tak ternilai lah. Orang jaga lagi kat dia. Kita jangan, itulah. Kita ni, ialah, yang saya ajar ni lah, lebih kepada yang sekular lah. Menuju kekayaan. Tetapi kekayaan yang kita untuk Islam, untuk yang kita kejar ni, kadang-kadang akan menimbus kita balik ya. Kita kejar sangat kekayaan sambil kita menikam kawan awak. Mengenakan kawan ke, mengenakan rakyat ya, dengan interest tak boleh contohnya. Itu mendera kan. Jadi tetapi kita ada satu pilihan lah. Kita ada satu pilihan, itu pun masih lagi interest, okay? Market activity affect personal wealth, the behavior of business firm and economic as well. Dengan adanya pasaran, ekonomi akan terus kekal baik, dan orang semua ada duit, boleh berniaga, boleh membeli dan sebagainya. Okey, setelah ni, why study financial market? Berbalik pada kita punya kita punya tadi objektif. Kenapa kita belajar financial market? Why study financial market? Such as bond markets yang saya kata tadi. Bond markets. Lepas tu apa? Stock market. Stock tadi apa tadi? Stock. Nama lain bagi stock ke? Cuba jawab. Dalam ruangan chat tu ada video, buka lah sikit. Saham. Bagus. Saya pun tak cakap saham kan. Saya cakap share kan. Awak bagus Awak boleh tune in. Tuning awak very good. Alright. Alright. Bond. Saya akan belajar bond lepas ni. Chapter nak 8. Bond apa bond? Yang awak ingat lah. Bond apa bond? Bagus juga lah di ruangan chat ni. Pandai lah awak ni. Wah, awak dah boleh faham lah tengok berita ni. Nanti saya sajakan awak baca berita lah kewangan tu. Bond market, stock market, foreign exchange market. Foreign exchange. Foreign maksudnya apa? Tukaran luar negara foreign exchange. Kalau contohnya 1 USD sama dengan apa? RM4.30 contohnya. Okey. Sedang je gini. Saya ada ajar anak saya. Okey. Sebab tu saya tak lepen pula ni. Kalau macam gini, kalau duit awak ada berapa ringgit, ada RM100, awak buat gini je. Ni saya belajar hari ni lah. Awak buat X ni. Lepas tu awak darab apa? Darab silang. Okey, darab silang. Alright. Jadi sini 4, ni darab X. Jadi 4.3 apa? 4.3 X. Yang ni darab. Jadi apa ni? 100 darab 1 ialah 100. Jadi X sama dengan apa? X. Awak bahagikan lah. Ni kali bahagikan ialah apa? 100 bahagikan dengan berapa? Awak tulis sikit boleh tak ini? Yang ni saya ajar matematik lah kan. Nyambil-nyambil supaya awak tak boring. 100 bagi 4.3 berapa? Tulis. Cari kat guna kereta. Cepat cari. Awak kan ada kereta tu. Berapa ringgit? Kesian Kesian. Berapa ringgit? Hello. Tulis kat ruangan chat. Berapa jawapan? X 100 bagi 4.3 dapat apa? Kesian duit kita Berapa? Dia tak ada seorang pun jawab dalam chat. Kesian tak? Duit awak 100, awak tukar kat mereka, dah tinggal RM20, RM23 nak beli apa? Tak boleh hidup. Ya Allah Akbar. Allah Allah. Ya Allah Akbar. Betapa orang kata tak bergunanya awak kat negara orang lain. Sebab itu awak syukurlah apa yang awak ada sekarang. RM100 awak boleh hidup lah. Kat sana RM23. Ya Allah. Okey. Gitulah awak guna formula ni lah. Boleh tak? Formula ni awak kena hafal lah. Sebarang-sebarang yang ada exchange awak boleh buat ni. Kalau contohnya kalau kita tukar sini jadi, contohnya awak ada
200 USD Awak nak dapatkan 200 USD, awak perlukan berapa ringgit. So X ni kat sini pula lah. Okey. Jadi awak kalikan yang ini kalikan X. Kejap saya gunakan skrin ni. Mana pula skrin dia? Kan? Contohnya tadi apa? 1 USD sama dengan apa? Saya tak payah buat lah. Awak buat RM. Kalau awak boleh pandai lah. Guna cara saya dengan cara lain. Kalau awak nak 200 USD, awak perlu ada berapa ringgit? Macam terbalik sikit lah. Soalan ni maksudnya apa? Daripada kadar exchange rate kita ialah USD ialah RM4.30. Kalau nak masukkan 200 USD yang contohnya abang awak nak 200 USD, dia tengah belajar di overseas. Jadi berapa duit yang kita perlukan dalam ringgit Malaysia? Boleh tak? So I repeat the question. The foreign exchange rate 1 USD is equal to 4 ringgit 30 sen. Meaning 4 ringgit 30 sen is equal to 1 US dollar. Alright? If you want to transfer 200 US dollar, how much you have to save or you have to get in ringgit Malaysia? So calculate how much in ringgit Malaysia if you want to transfer 200 USD to your brothers in US as while studying in US. Lagi. So guna formula saya kalau boleh lah. Awak belajar sikit guna nanti. Macam mana 830 salah tu. RM4.30 Awak tak guna kalkulator ni saya rasa. 860 86 awak kena ada RM860. Awak kali je lah 200 darabkan dengan berapa? RM4.30. So formula tu kira guna gini lah. So ni this is the formula. The what they call the rate. Okay, so yang ni lah X kalikan 1 ialah X sama dengan RM4.30 darabkan dengan berapa? Darabkan dengan 200. Okay, right? Okay, why study financial market, debt markets and interest rate? Yang ini. Kenapa dia masih lagi? Apakah yang dimasukkan dengan apa? So yang ini kita akan belajar lah untuk sepanjang kursus ini. Yang ini apa dimasukkan dengan debt market, pasaran pinjaman, hutang dan interest rate. Interest rates. Awak buat sikit-sikit besar tulis boleh tak interest rate? Interest rate ni awak kena ingat kadang-kadang saya guna R boleh tak? Ingat sampai matilah Kadang-kadang buku tu saya malas dengan buku ni Kadang-kadang guna R, kadang-kadang guna I, kadang-kadang I besar, kadang-kadang guna K. Kadang-kadang guna R besar ni. So ni awak tulis boleh tak? Tak ada dalam buku ni. Tak ada. So yang ni kita merujuk kepada interest rate. Dia kadang-kadang menggunakan KI nanti ada perkataan I. Macam-macam term yang awak guna. Kadang-kadang saya guna I, kadang-kadang R.
awak mula confuse. Langsung tak faham nanti lepas ni. So client ni saya beri tip lah. Saya pun tak beri pada siapa. Bila ada R, I, K tu, awak boleh juga merujuk kepada interest lah, ya. Interest ataupun return, okey. Kalau awak tak faham, nantilah. Nanti awak akan jumpa nanti. Tapi biasanya dia menggunakan I, ya. Interest ni. Ya. So dia ada debt markets, bond markets, allow government, corporation and individual to borrow to fund. Jadi awak ni bukan sebagai orang kata, saya kecewa jugalah buku-buku ni kadang-kadang. Yalah, dia orang question kenapa Cikgu ajar ni dia bukannya interest rate. Saya kecewa kadang dia guna juga terms ini. So yang ni awak hafal lah dulu. R, I besar tu, K, R tu, dia kadang-kadang dia merujuk pada interest rate ataupun apa? Kadar faedah. Awak kena ingat, ya, kadar faedah. Interest rate. Awak masuk dalam chat tu boleh tak? Apa yang awak boleh faham tentang interest rate ataupun kadar faedah? Kadar faedah ni sama ada awak dapat ataupun awak dikenakan. Awak kena bayar. Kadang-kadang awak dapat. Cuba awak cerita sikit, apakah awak masuk dalam chat tu. Ataupun kalau awak nak cakap dalam phone tu, dalam apa tu, mikrofon, gunakan mikrofon ataupun boleh guna chat. Apakah yang awak faham tentang interest rate? What you can understand easily lah, what in your mind, across on your mind, what the interest rate? Apakah yang masukkan dengan kadar faedah? Yang awak berlaku pada seharian awak apa? Kita kena bayar lebih, okey. Jumlah faedah yang perlu dibayar, bagus. Very good. Faedah yang kena bayar lebih tu ada. Dalam Quran pun ada, ya. Sebenarnya yang saya katakan tadi, interest rate ni memang tak boleh, ya. Dia tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh, tak benar. Itu namanya riba, ya. Selebih awak pinjam 100, awak kena bayar 110. Tak boleh. Walau macam mana kita pun memang tak boleh. Ya. Sebenarnya kalau nak jadi kerajaan memang kita tak boleh gunakan lah. Rezeki Allah yang beri. Tak apa, awak pinjam 100, bayar 100 lah. Yang lain tu Allah ni kerja. InsyaAllah tak ada masalah. Sebab tu ada konsep apa, derma, So orang gunakan interest ni nak untung sebenarnya, The interest rate dalam ini debt market or bond market allow government, corporation, individual to borrow to finance. To borrow. Kalau ada perkataan borrow, pinjaman, ia melibatkan apa? Ia menyimatkan interest rate. Ia menyimatkan apa? Faedah. Kalau awak memberi pinjaman, apa-apalah, apa-apa pinjaman, minta maaf ya, awak PTPTN pun ada interest rate kan. Biasanya gitu. Tak tahulah kenapa, Dia macam tak. Yelah, dia takut rugi ke ataupun nak untung, kita tak tahu apa yang dia nak sebenarnya. In this market, borrowers issues a security called a bond. Macam ni peminjam, borrowers ni macam kerajaan, dia meminjam di awak, dan dia akan mengeluarkan satu bentuk security. Security ni bukan pengawal keselamatan. Apa maksud security? Awak boleh tulis situ security dalam buku awak. Security lah apa? Security adalah saham. Security adalah saham. Semula jenis-jenis saham, bond. Itu adalah security lah. Dia boleh buat saham, tapi kat sini lah, security ada yang security ni boleh dibagi kepada bond ataupun apa, shares. Tadilah, nanti saya akan sentuh nanti detail yang menjanjikan that promise the timely payment of interest and principal over some specific time horizon. So contohnya ginilah, saya lukis sekejap. Yang tadi lah sama. Okey, awak keluarkan 10,000 dan tiap-tiap tahun awak dapat 5%. 5% dapat tiap tahun 500 sampai berapa tahun, contohnya 10. Ikut perjanjian lah, 500 sampai 10 tahun. Tahun ke-10 awak dapat balik 10,000. Okey. Negatif maksudnya duit awak keluar, positif awak dah dapat.
The interest rate is the cost of borrowing. So yang ni awak pun awak kena tulis sikit lah. Interest rate adalah cost of borrowing. Sebab itu dia kenakan interest rate. Sebab dia ada cost. Dalam Islam saya sebut dia tak ada, tak boleh. Tak boleh. Nak buat macam mana tak boleh. Sebab dia ada unsur-unsur orang kata apa? Menjerut lah. Menjerut orang lah. Menjerut. Saya bukan nak kata ini off record. Disebabkan mungkin lah orang yang membunuh diri, jerut semua tu, disebabkan dia ada masalah hutang lah. Kan. Orang kejar, alun kejar sebab dia kena interest. Kadang-kadang dia pinjam alun 10,000, dia kena bayar sampai 50,000. Tak habis lagi, bayar lagi. Susah sangat dia bunuh diri. Okey, itulah kesan kepada bila mana kita. Tetapi awak yang bukan Islam jangan marah pula sebab banyak saya gunakan Islam. Sebab apa? Ada jugalah orang Cina, India pergi ke bank Islam kan. Dan Hong Kong sebenarnya, negara Hong Kong adalah perbankan Islam yang antara yang terbaik. Hong Kong, Singapura pun pasaran perbankan Islam yang terbaik. Okey. Sebab kalau banking konvensional, dia interest rate dia berubah-ubah. Kalau macam Islamic banking, dia tetap interest rate. Kalau 4%, 4%. Tapi sebenarnya tak boleh juga. Dan Islam memang tak boleh. Awak pusing macam mana, memang tak boleh sebenarnya. Kalau kita ada lebihan tu. Yang awak cakap tadi lah, lebihan memang tak boleh lah. Tetapi lah, ini telah ditetapkan, kita ikut. Kalau tak, kita jangan takutlah kalau awak nanti lah, awak bekerja, awak simpan je duit. Bila ada duit 5,000, beli kereta. Kalau tak tu, awak sewa rumah. Simpan duit. Mungkin awak beli tak. Ada yang student saya tu, dia beli tanah lah. Tanah harga berapa contoh, kan? Itu buat rumah. So kos dia, kalau saya tanya rumah ni besar banglo adalah kos 180,000 lah cik. Tapi kalau ikut kat banglo macam itu, saya tengok lah, dia 160,000 lah modal. Tetapi kalau saya tengok, rumah sebiji, besar sangat. Saya kira-kira dalam 1 juta ada lah kat Kulai lah, nilai dia tu. Sebab dia guna duit dia. Kalau macam kita ni beli 1 juta tu, okay. Then ada lagi tak? Why study market? The stock market. Apa maksud dengan stock market ni? Apa maksud stock market? Stock market tadilah stock. Saya dah tanya ke tidak tadi? Stock ialah apa tadi? Stock. Nama stock ialah apa? Maksud dalam WhatsApp. WhatsApp pula dalam chat. Apa yang awak faham tentang stock? Saham. Pandai, tak payahlah. Memang rasanya dah repeat question. So kalau tak apa, repeat sama, jadi awak akan lebih faham lagi. The stock market is the market share, common stock or just stock. Common stock, common share. Common stock maksudnya saham biasa ya. Nanti kita akan belajar saham biasa, bond. Kalau dikatakan share, itulah saham biasa lah, yang public boleh beli. Setiap orang boleh layak untuk membeli. Representing ownership. Awak highlightkan ownership. Contoh ni adalah satu perniagaan ataupun kilang. Okey. Macam mana lah gambar kilang? Ini kilang apa? Kilang maju contohnya. Okey. Tak cantik kan saya buat tu. Saya tak apa, saya buat apa, saya cek gambar lah. Saya ada idea. Saya baru dapat idea hari ni lah, saya dapat dapat hari ni lah. Oh. Senang.
Aduh, ada kilang buang ni menyemak Ada kilang ada owner dia lepas tu apa nama orang orang ni ikon businessman lah. Oh, saya dapat idea alhamdulillah hari ni lah. Saya sebenarnya takut ramai-ramai. Asalnya kali ni yang paling ramai lah. Tak pernah saya ajar ramai-ramai umat ke. mungkin dia cakap, cik ni aja bagus lah ni. Kasih dia ramai-ramai lah ni. Okey, ni orang ni lah siapa ni? Ini ialah apa ni? The stock market is the market where common stock or just represent ownership. Ini ialah awak. Orang luar lah. Awak beli saham ni 100 juta. Siapa punya sekarang ni? Itu je senang soalannya. Soalan yang paling bodoh saya tanya ni lah. Siapa punya ni? Kilang ni siapa punya? Awak. Saya tanya awak ni. Awak kena jawab dalam ruangan chat. Awak membeli rumah, saham ni, kilang ni, harga dia 100 juta. Semua saham ni awak beli. Jadi sekarang kilang ni siapa punya? Jawab kat ruangan chat. Bukan maksudnya awak kalau jawab salah tu bodoh, bukan Awak membeli, yang jual ni dah dijual, saham ni dijual kepada awak. Awak bayar 100 juta. Jadi kilang tu siapa punya? Cuba jawab kat ruangan chat. Contohnya saya berdua dengan awak lah. Saya berdua dengan awak, bukan dengan ramai ni. Saya berdua dengan awak. So jawapannya apa? Siapa punya kilang ni? Siapa owner sekarang? Owner terbaru lah. Kita punya. Awak tepat tapi kurang tepat. Awak tu lah saya punya. Saya punya. Saya berdua. Awak yang beli. Awak ni maksudnya bukan semua. Faham pun Azwan dengan saya punya. Ini very good. Ini baru saya boleh fahamkan awak. Di mana saya suka lah benda Cina Saya boleh letakkan gambar cantik. Kalau saya tunjukkan gambar tak cantik So yang ini dia awak boleh faham ni. Ini awak punya. Sebab itu orang yang melabur saham, yang beli saham, itu dia punya beramai, beribu-ribu tu. Jawab 40 orang. 40 orang punya lah. Kan? Jadi seorang tu bukan dia semua kan? Jadi owner dia orang yang melabur lah. Yang tak tahu. Yang awak kasih duit awak sebenarnya owner. Tetapi sikit ke banyak lah. Kalau banyak memang awak ownership yang besar lah. Okay? Companies initially sell stock in the primary market. Primary market maksudnya apa? Boleh tak? Primary market maksudnya apa? Primary market pasaran utama. Awak tulis sikit lah. Tenang ginilah. Kalau jual kereta, pasaran utama ni kat mana? Siapa boleh jawab? Nak beli kereta, primary market ni kat mana? Kereta baru kat mana? Cuba jawab. Saya beri contoh senang sangat. Awak nak beli kereta baru. Primary market ni kat mana? Primary market kereta baru tu kat mana? Cuba jawab dekat ruangan chat Hello. Alif dia saya rasa yang paling faham. Mungkin dia dah ingat tadi. Showroom bagus. Yes. Okay. Kedai Pak Iwafi semua betul lah. Okay, bagus. Maksudnya primary market adalah kedai baru lah. Kedai kereta baru tu. Itu primary market. Tetapi kalau awak tengok tak ada kedai yang second. Ada kan? Kedai jalan tu kedai second. Yang kereta lama. Itu dah nama secondary market. Primary market ialah untuk pasaran baru. To raise money. But after that, the stock market is traded among investor is called stock market. So yang ini secondary market untuk kereta baru apa? Sorry. Secondary market untuk jual kereta.
Tadi primary market ialah showroom awak. Semua betul. Secondary market untuk jual kereta apa? Cuba jawab. Akong. Awak beli kat situ ke Firdaus? Akong. Betul. Tu dia. Lain takkan tak tahu. Tulis hantam bukan saya tahu. Akong ke Ameng ke Among ke. Jual kereta pakai jual kereta Recon. Yes. Yes. Maksudnya dia tak ada kereta baru situ. Okay. Siapa nak angkat tangan? Cuba jawab. Ada soal guna mikrofon. Boleh. You can ask any question. Awak nak jawab awak nak soal kat mana ni? Yang angkat tangan tu. Ke tekan angkat tangan tu. Apa soalan dia tadi? Saya lupa siapa yang angkat tangan tu. Cepat. Tak ada, kalau tak ada awak boleh tanya kemudian uh, memang awak kena tanya. Sebab saya ada ni. Inilah peluang awak tanya. Dan memang kewajipan nombor satu saya, number one, Wahid is try to answer your question. Any question kalau saya tak dapat jawab, mungkin saya take note dan awak ingatkanlah. Saya kena beri jawapan. Dan saya ni apa benda ni? Ni stock prices Dow Jones Industrial Average. Ni macam COVID pula. Meningkat daripada tahun 1950 kan. Contohnya harga emas lah contohnya harga emas lah. Harga saham ni lebih kurang macam harga emas lah. Kita boleh andaikan harga emas ke, harga rumah ke, harga tanah So dulu harga dia macam ni. Sekarang awak simpan daripada tahun 1950. Sekarang ni 2020. 20 tambah 50, 70 tahun. Harga dia dah menjadi berapa? Daripada RM1 contohnya, sekarang dah berapa? RM14,000. Nanti saya tunjukkan. Bagus juga saya gunakan ni. Bagus saya dapat idea. Alhamdulillah. Allah bagi ilham. Saya tulis gold price over 50 years graph. Ada ni lah. Ada. Alhamdulillah. Ni saya tepik kat sini Saya tepik kat sini. Ni harga gold. Lebih kurang tak? Ni harga gold. Harga emas, kalau awak tahu dia meningkat. Kalau tahun 1990, harga dia apa ringgit? RM400. Saya tak tahulah harga dia RM400. Sekarang ni dah jadi berapa? 1990 dah berapa tahun? 1990 dengan sekarang ni berapa tahun? 2021 tolak 1990. Dah 30 tahun. Harga dia daripada 400 ataupun 500, sekarang dah jadi berapa? Dah jadi 1,800 harganya 1,800 1,800 tolak 450. 1,350 bahagikan dengan 450. 300%. 300%. 300%. Kalau awak invest RM100,000 pada 30 tahun lepas, kalikan dengan 3, awak akan dapat RM300,000. Okey. Inilah harga emas. Lebih kurang kau tengok naik kan. Okay, why studying financial market? The foreign exchange. Ini saya dah sentuh tadi lah. The foreign exchange market is where international currency trade and exchange rates are set. Although most people know little about this market, it has a daily volume around 1 trillion. Satu dunia menguruskan duit ni sebanyak 1,000 juta. 1 bilion adalah 1,000 juta. 1 trilion adalah 1,000 juta. Punyalah banyak. Okey. Kita buat US
Dolar dan Malaysian. Malaysia RM. Saya tepik lagi lah. Saya tepik lagi. Saya tepik lagi Bagus juga cara ni Saya tak guna ni. Allah nak tunjuk lah. Inilah satu, saya tepik lagi. Awak type je. Maksudnya 1 US dollar sama dengan RM4.15. Tadi saya kata RM4.3 ya. RM4.5. Hari ni lah 4 September ni. Okey. Apa-apa yang awak berlaku dekat ni, boleh awak ni, boleh tak seorang Firdaus ke siapa, PM tepi saya, PM tepi gambar yang ada, dekat apa paparan awak tu. Sebab saya dah tengok awak dah mula senyap ni, entah-entah dah tak ada lah. Okey. Okey, kalau ada masalah tak nampak ke, beritahu saya. Tunjukkanlah, chatting ke, WhatsApp ke, ataupun tunjukkan gambar, ketukkan gambar orang tu boleh. Dengar saya dengar lah. Ataupun woi ke. Woi. Tak apa, asalkan saya tahu apa yang awak tak nampak cik. Jangan awak diam sampai setengah jam kau ada pelajar tu. Saya rela dipanggil hoi, tak apa. Asalkan awak nampak apa yang ada. So awak cuba PM tepi saya gambar yang awak nampak sekarang minta tolong Okey. Jadi yang inilah foreign exchange duit, pertukaran duit. Alright. Tadi saya RM4.3 tapi tu lah. Why study financial institution? Financial institution. Kalau education institution, apa contoh-contoh education institution? Ini soalan yang paling bangang lah orang kata kalau tak jawab lah kan. Apakah contoh institusi pendidikan yang awak tahu? Yes. Tulis. Chat orang chat. Kalau agak awak tak pernah kat orang chat tu, ni lah sekarang ni. Tapi kalau awak tak pernah tulis tu, saya andaikan awak entah mana dah pergi ni entah tengah masak orang kata ikan goreng ke ataupun ayam goreng ke macam anak saya tu, dia masak dekat sebelah dia handphone Apakah institusi pendidikan yang awak tahu? Cepat. Orang chat. What is example of education institution that you tahulah? Saya beri contoh lah, KYPJ lagi apa? Tadika. Ya, UTM. Ya. UTM awak ambil UTM. Itu pun tak tahu. Okey. Alright. Ni soalan yang paling bodoh lah. Giat marah. Saya tak suka perkataan bodoh ni yang paling mudah Mudah ni tak suka orang tengok. Ada budak sekarang kutu perkataan tu lah. Paling bangang. Paling bangang kata Aduh. Inilah budak birthday yang paling bangang. Itu lah birthday kat bangang pula awak tulis sekejap. Apa yang awak buat sekarang ni? Cepat. Tak payah tipu lah. Apa yang awak buat sekarang? Kalau susah soalan yang lain awak tak jawab. Apa what you are doing now? Tulis. Nipu je tak? Tak okay, bagus. Takkanlah awak tulis masak pula kan. Tantah awak dah tak ada lah ni. Dah mana awak pergi? On dah mana awak pergi dah? Sidai baju lah. Okey. Janganlah gitu support sikit. Kita tak apa. Saya pun masih tak kisah pada video tu kan. We also spend considerable time discussing financial constitution, the corporation, organization and networking that operate the so-called marketplaces. Yang ni marketplace, tempat pasaran lah. Yang itu tempat pasaran tu maksudnya ada satu organisasi, ada network, kat situ lah marketplace.
tempat pasaran. Macam tempat KYPJ tu lah, tempat awak belajar. Kat situ lah ada networking dia, ada pensyarahnya, ada pengurus dia kan. Semua kat situ lah. Walaupun saya berada kat rumah, tapi sistem utama ni kat situ. Yang dia boleh dekat kolej yang kampus besar tu, dia boleh mengarahkan saya, dia boleh kasih memo, dia boleh apa? Dia boleh memantau saya ngajar ke tidak ha. Tapi sepanjang hidup saya lah 20 tahun belum pernah lah student komplain. Sikit je lah, sikit je. Tapi jangan awak komplain saya kejar awak. Kan? Awak jangan pandai-pandai komplain. Awak melalui lah awak punya ketua tu kan, ataupun saya. Hormat dulu sebelum awak ni. Tapi mungkin dengan saya awak cakap mungkin dengan PA awak, penasihat akademik. Saya ni bukannya orang yang 100% perform kan. Tapi cara saya mungkin agak berbeza dengan pensyarah lain. Agak beza, jangan samakan mungkin jangan sama. Jangan pensyarah tu awak suruh dia macam saya, tak boleh juga. Dia macam orang, macam cara. Kan? Kita seorang manusia kena okey, bagus. Ni matang. Menurut Fahmi dah boleh kahwin cepat. Dia matang. Why financial market are structured the way they are? Help get funds from saver to investor. So saver tu wow, kita akan saya janjilah pukul 12.20 berhentilah. Okey. Saya kena cepat ni Saya kena cepat sangat boleh. Ni saya baca ya. Okey. Why such the way they are help get funds from saver to investor. The role of bank and include a role of insurance company. Ni contoh-contoh apa? Ni contoh-contoh bank, financial institution yang financial institution yang kita ada lah. Tak semestinya bank, dia juga berperanan. Kalau yang financial institution ni, dia ada juga termasuk juga insurance, mutual funds, pension fund dan sebagainya. So insurance, mutual fund ni macam ASB ASB pension fund ni macam duit untuk orang tua kan. Disimpan dan dibayar pada masa tua. Okey. Itu semua ada satu dia punya tabungnya. Okey, saya cepat sikit Why study financial institution? Yang inilah ada 1, 2 and then 3, 4 financial innovation. And then market financial institution. Sebenarnya innovation ni maksudnya apa? Improvement in technology. Maksudnya awak nak beli saham tak perlu pergi beratur dan sebagainya. Awak boleh masukkan duit dalam ATM machine dan sebagainya. Beli emas tak perlu beli emas. Masuk saja duit, dia tukarkan dalam bentuk emas. Okey. Itu adalah financial innovation mudah. Managing risk in financial institution. Focusing on risk management. Okey. Maksudnya dalam kita nak melabur, so mesti ada risiko kerugian. Jadi jangan sampai kita melabur habis terus. So awak kena pandai-pandai mengurus. And then function of financial markets. Apakah fungsi-fungsi dia? Apakah peranan financial market? Contohnya apakah peranan pasar ikan? Yang inilah dia senang. Financial market is a market in which financial asset, securities and can be purchased or kat situlah saham boleh dibeli dan boleh dijual. Financial market facilitate transfer of funds from person or business without investment opportunities, lender, saver or surplus unit to those who have investment opportunity. So yang ini duit daripada peminjam, orang yang meminjam dan orang yang memberi, ada berlakunya lebih maksudnya apa? Yang duit lebih ni awak ada duit banyak, itu awak surplus dan awak bagi pada orang yang nak memerlukan. Dan dia ada nama-nama lain. Okey. Contohnya borrower, spenders, deficit unit dan sebagainya. Okey, kita ada segment of financial market yang kita boleh bagi kepada dua, iaitu direct financing dan indirect financing. So direct financing ialah funds are transferred directly. Kita terus sahaja kasih terus. Contohnya saya peniaga, awak terus kasih duit kat saya. Tetapi indirect ni awak menggunakan agent. Kalau awak nak kasih duit kat saya, awak mungkin melalui siapa? Mungkin melalui Firdaus contohnya, agent. Intermediate side.
Jadi itu yang kita ada apa, orang tengah lah ya. Kita ada orang tengah. Okey. Dan seterusnya kita ada yang inilah, transfer of fund on financial markets. Kita ada funds, semua duit lah. Duit itu berlegar daripada rumah, daripada household maksudnya isi rumah. Dan direct financing ni kita terus saja pada finance market. Contohnya awak nak pergi nak melabur saham di TNB, awak terus bayar kat TNB lah. Tetapi kalau awak menggunakan indirect, awak gunakan bank bank sebagai orang tengah ataupun agent ataupun pemborong lah gitu ya, orang tengah. Macam contoh air Coca-Cola, dia buat di Amerika contohnya. Tetapi dia ada ejen-ejen lah, pemborong dan sebagainya. So kalau nak beli tu, awak tak payah pergi ke apa? Tak payah pergi ke US nak beli Coca-Cola. Alright? Tetapi awak menggunakan apa? Pemborong kedai yang ada lah. Tapi kalau awak direct, maksudnya awak terus saja. Tapi biasanya dia tak melalui itulah. Dia tak sesenang awak. So aku nak melabur lah kat kilang kau. So tapi dia mesti melalui indirect financing lah. Jadi yang inilah pihak bank, okey. Ada yang memerlukan surplus. Maksudnya apa? Surplus maksudnya orang yang memerlukan, dan deficit ni orang yang memerlukan. Yang ada lebih dan ada yang kurang. Macam ni, saya tak ada duit, so awak ada duit banyak, so saya nak berniaga, so awak bagi duit saya uruskan. Itu maksudnya apa? Surplus, deficit dan sebagainya. Okey, awak surplus, saya deficit. Jadi sama je lah. Tapi kalau awak tak boleh terus ni ke finance market, awak melalui agent, financial intermediaries, right? So yang ini yang kita akan ni lah, dia punya lebih lancar lagi lah, lancar. Kalau tidak nanti awak hanya tertumpu pada satu company saja. Kalau ada satu yang intermediaries ni, semua company dia boleh. Awak boleh nak pilih mana-mana company lah, A, B, C, TNB, Celcom, Petronas. Semua awak boleh melalui agent lah, ataupun indirect financing melalui bursa saham, melalui bank dan sebagainya. Okay, function of financial intermediary. Ni lah agent-agent. Provide customer with liquidity service. Apa maksud liquidity ni? Liquidity ni maksudnya apa? Liquidity ni maksudnya kecairan. Apa maksud kecairan? Awak dah beli saham, tapi awak nak dapat duit awak balik, senang. Gitu maksudnya cair. Apa maksud cair? Kecairan. Awak nak duit awak senang dapat lah. Tak adalah awak perlu tunggu buat permohonan dan sebagainya. Help to repackage the risk, willing to create and sell asset with lesser risk to one party in order to buy asset with greater risk from another party. So maksudnya awak mengurangkan risiko lah. Kadang-kadang ada orang yang menipu, ya. So dia nipu saya. Macam contoh awak nak beli barang, meja pun saya pernah terkena. Bayar, apa barangnya tak dapat. Itu risiko lah. This process refer to asset transformation. So kadang-kadang awak memerlukan agent. Awak memerlukan agent untuk memudahkan awak lah. Awak sebenarnya, kedai awak hanya fikir kepada production, R&D, nak fikir-fikir lain. Tapi yang untuk modal, macam mana, macam-macam awak nak fikir. Jadi awak so modal tu kita bagi pada orang lain untuk menguruskan. Dan seterusnya, financial market can be distinguished by the maturity structure. Maturity maksudnya matang lah. Kalau dia matang, disebab itu yang dinamakan apa? Kita ada dua boleh tak? Money and capital markets. Money ni lah apa? Money lah short term, capital lah long term. Dia lebih kepada long term dan juga pada short term. Kalau short term ialah money markets, kalau long term ialah capital markets. Okey. So apa beza antara money dan capital? Money ialah short term, maksudnya awak boleh dapat duit dalam masa esok. Awak hari ni awak jual, hari ni dapat duit. Tetapi kalau capital market, dia macam long term lah. 10 tahun baru dapat duitnya, duit modal. Itu awak kena bezakan. Jangan awak harap duit awak yang awak modalkan hari tu juga dapat. Itu bukannya short term. Kalau short term boleh, tapi kalau long term, ni long term ni. Jadi awak kena tahu, ya.
Sekejap. So tadi lah saya dah terangkan, primary market ialah new security. Saya dah terangkan awal tadi. Kereta baru lah, kereta baru. Yang ni saham baru. Kalau secondary ialah apa? Stok yang sedia ada. Itu yang awak cakap tadi, kedai kereta Acong, Pokong dan sebagainya. Okey. So yang ini kereta yang sama tetapi dijual pada secondary market. Okey. Type of financial market, organized dengan over the counter. Organized maksudnya apa? A visible marketplace for secondary market is organized. Organized maksudnya dia ialah dia lebih tersusun lagi. Awak beli barang, dia ada satu tempat lah yang awak boleh ni organize. Contohnya di bursa saham. Dan satu lagi, some section over the counter. Ni sama je. Over the counter maksudnya awak menggunakan internet, line, gunakan Maybank to you untuk membeli. Knowledge of financial market is power. Dan yang paling penting ni, knowledge of financial market. Paling penting adalah satu yang paling power. Sebab dengan adanya awak beli saham, contohnya pada harga RM1,000, pada awak boleh beli RM100,000, besok dah boleh jadi RM200,000. Tetapi kalau jatuh RM50,000, rugi RM50,000 satu hari, itu yang kadang-kadang ada orang gila. Jadi gila tau. Sebab dia rugi jatuh, kesian. Ramai yang ada seorang kawan saya tu, dia dah macam bingung sikit, duit 4 juta investment habis, kena tipu lagi dan dia jatuh bankrupt. Okay. Decide which market to use as part of your job. Avoid common mistake. So dengan adanya financial market yang awak tahu ni, awak boleh tahu mana pasaran yang boleh menguntungkan, which market to use as part of your job. Kadang-kadang ini adalah satu kerja awak, kan, untuk awak sebagai ejen nak membelikan saham pada kawan-kawan awak. So awak kena tahu. Dan seterusnya untuk mengelakkan kesilapan. Itu saya tadi belajar ni kadang-kadang bukannya untuk awak kerja saja. Untuk orang nak nipu awak boleh tahu. Okey. Kita ingat habis sekali competition between financial institution. Financial institution should operate to maximize the value. Inilah yang sekular tadi. Dia sebenarnya nak meningkatkan untung bagi pemilik, maximize. Yang tadi ni present value or future value nanti. Yang saya suruh print out tu kan. Itulah present value or ni. Saya suruh print out dalam WhatsApp tu. Tu awak kena print out lah. Sebab nanti jadual tu akan digunakan. Jadual tu macam awak punya apa, nyawa lah. Depends on growth and profitability degree. Jadi yang ini disebabkan nanti yang ini kita ada awak punya saham tu untung ataupun tidak disebabkan company itu berkembang. Kalau dia makin rugi macam AirAsia AirAsia dia makin lama makin rugi lah. Dia tak ada berkembang pun, tak boleh lah, tak nampak. Sebab sekarang dah tutup banyak bisnes airport dah tutup. Tapi yang bisnes yang untung sekarang ialah apa? Contohnya orang jual vaksin, untung. Lagi jual top glove yang getah, yang berasakan getah, untung. Internet base, contohnya kalau Shopee makin untung. Okay. Consolidation of financial institution. Reduction in innovation has resulted in more opportunity to capitalize on economic of scale, economic of scope. Measures have resulted in financial. Yang ini lebih kata bergabung antara institusi ini lah, besar sikit lah. Jadi dia jarang berlaku dalam exam, tak pernah ada dalam exam, tapi ni tinggi lah. Maksudnya satu company bergabung dengan company lain. Dulu pihak bank, macam-macam ada bank, awak ingat dulu. Kita Perwira Bank lah, ada Ion Bank. Sekarang dah tak ada nama tu, dah tinggal digabungkan lah. Macam contohnya dulu Bank Bumi Putra, dari CIMB dia gabung contohnya. RSB ke dan sebagainya. Okay. So itu dia akan buat konglomerat yang lebih besar lagi dia punya ni. Okay. Okay, kita dah habis untuk chapter. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan saya nak tutup dulu dia punya video ni. Sekarang pertanyaan awak boleh hubungi saya. Okay. Dan nanti saya akan upload dalam YouTube yang berkaitan dengan chapter 2 ni. Chapter 2 ialah chapter apa ni? Financial Market Institution and Markets.